Albino tu penyakit apa pertama sekali? Tapi macam mana tajam pisau tu tak boleh lawan tajamnya lidah ni. Yes, amazing. Tengah-tengah sembelih tu dia gosip kan. Tapi selemah-lemah perempuan kalau perempuan dah mula pegang pisau, kita pun dia boleh potong oh. Wow. Mana kuat oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aizat Nisa. Selamat datang ke Ragu-Ragu Garu-Garu. Kami muskil, Ustaz akan congkil. Dan kita bawakan bersama dengan tim kita, iaitu Haji Nyet. Kita ada Abang Syawal. Kita ada Encik Farid. Dan yang paling istimewa hari ini, kita ada Ustaz Haji Rahimi, Ketua Imam Masjid Saidina Umar Al-Khattab. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Kita akan bacakan soalan dan situasi tentang kemusykilan dalam ibadah korban. Jom kita teruskan dengan soalan yang pertama. Abdul Rashid menjadi salah seorang penyembelih haiwan untuk ibadah korban. Dia juga membantu untuk melapah dan membahagikan daging-daging tersebut. Haram tak haram dia mengambil sedikit daging untuk dirinya? Orang yang tukang sembelih tu, dia dibayar tak? Selalunya suka rela buat apa? Jadi AJK korban ni kan. Macam korban tu, seekor lembu ada 7 bahagian. Setiap orang tu ada bahagian masing-masing. Takut kita tak ambil bahagian orang lain. Experience aku lah, bila nak tumbangkan seekor lembu tu, 7 wakil lama tu kena ada kat situ. Dia boleh ambil tapi daging bukan daging yang ada korban kan. Bukan dia yang sembelih. Maknanya daging lembu lain yang dia tak sembelih. Rasanya lah macam tu. Lembu sebelah? Lembu sebelah. Fine, okey. Saya tak ambil daging. Saya ambil limpa dengan ekor. Kira? Rasanya Kiralah, takkanlah limpa dengan tu kat luar kot. tapi kalau orang selalu lepas tu diorang akan masak sup lah, kari lah. Tu daging tu dah campur macam mana? Tukang sembelih tu tak boleh nak makan lah. Betul. Kalau tak boleh. Tu kalau tak boleh. Pada saya tak boleh lah. Tadi cakap boleh. Tadi cakap boleh. Tak, dia boleh kalau boleh kalau dia ambil daging yang orang lain sembelih. Ia boleh sebab dia tidak mencuri. Aku boleh, tapi aku tak tahu. Aku rasa boleh ambil. 3 boleh Aku rasa lembu tu dah bercampur aku rasa kat situ. Ambil lah kan. Yang pernah dengar lah, tak boleh ambil daging sebab itu dah dikira upah. Daging tapi dia boleh ambil daging. Boleh ambil, ekor boleh ambil. Menarik. Jawapan dia kita boleh tengok pada situasi. Situasi pertama, dia mencuri. Bila kita nak masuk korban, kita akan bagi nama kepada masjid, kemudian kita akan serahkan, saya wakilkan lembu saya ni kepada pihak pengurusan. So lembu ni di bawah tanggungjawab pengurusan. So kita pada hari korban, kita pula pergi tumbang lembu, kita lapah lembu, kita sambil lapah kita sembunyi ekor. Sebab tu banyak ekor hilang. Itu dia ambil tanpa kebenaran. Ambil tanpa kebenaran, hukum dia haram. Itu curi. Yang kedua, situasi dia kalau dia menerima upah daripada dia lapah lembu, dia sembelih lembu, kau dah sembelih lembu, kau ambil lah kepala lembu ni kau bawa balik sebagai upah. Haram. Tidak boleh mengambil upah atas daging korban tu. Tukang sembelih nak bahagi tu dia kena bincang lah. Nak mengharuskan ambil daging korban perlu kepada pihak pengurusan yang bagi. Tunggulah sekali kumpul-kumpul daging, barulah diagihkan. Tak kira kalau dia imam masjid Umar Al-Khattab pun tak kira? Sama juga. Imam kalau curi daging, dia tetap mencuri. Baik. Faham? Okey. Baik. Abdul Rahim ada seekor lembu untuk dijadikan haiwan korban. Tetapi lembunya itu menghadapi albino. Sah tak sah ibadah korban tersebut? Albino tu penyakit apa pertama sekali? Tak, kita bagi tahu untuk orang yang tak faham macam saya, tak faham albino tu penyakit apa. Albino yang putih tu kan? Itulah maksud saya. Saya tahu kat manusia je ada. Ada korban kan dia? Sah lah. Part albino tu kita potong lah. Buang. Tak salah sebab lembu tu ada penyakit. Tahu-tahu penyakit tu melekat dekat orang ke, dah menyusahkan orang. Pada aku sah. Why you so sure? Penyakit tu tak membahayakan kepada lembu tu. Kalau saya punya sah sebab dia tak cacat anggota badan. Penyakit tu lah, kalau penyakit tu tak memudaratkan binatang yang kita nak sembelih tu, sah je lah. Melainkan penyakit lembu tu memberi efek kepada orang yang makan daging tu.
That's brilliant. That's brilliant. Soalan kat sini terang-terang bagi tahu ada penyakit albino. Kita kena tahu penyakit albino tu memudaratkan dia ke tak. Saya sah sebab dia tak cacat. Okey, Ustaz tahu daging dia kalau apa? Kami semua muskil, Ustaz. Kita pun pening kan, dalam banyak-banyak lembu albino juga kita nak korbankan. Itulah tu. Penyakit albino ni disebut sebagai penyakit pigmentasi pada kulit. So dia dah dikategorikan sebagai satu haiwan yang berpenyakit. So haiwan yang berpenyakit terkeluar daripada boleh dibuat korban. Apa syarat haiwan yang boleh dibuat korban? Tidak ada kecacatan ketika mana nak melakukan korban. Tapi kalau pagi korban tu tengok telinga dia tu terkoyak disebabkan kita tarik dia daripada lori, dia jatuh, dia terkoyak. Kalau terkoyak tu bukan terkoyak yang sebelumnya, bukan kecacatan yang sebelumnya, kecacatan yang baru berlaku, itu tak apa, dimaafkan. Tapi yang bab pigmentasi kulit ni, albino ni, saya berat kepada tidaklah boleh kita buat korban kerana dia satu haiwan yang masuk kategori penyakit. Dalam situasi ni? Dalam situasi ni tak boleh. Selain lembu, kambing dan unta, bolehkah kita menyembelih arnab untuk dijadikan korban memandangkan arnab berkaki 4? Boleh ke arnab? Arnab tu kecil, dia tak besar. Dia bukan kaki 2, dia bukan kaki 4. Okey je. Haiwan yang boleh jadikan korban adalah haiwan peliharaan. Kalau dalam bahasa Arabnya? An-an'am. Arnab adalah haiwan peliharaan berkaki 4. Berapa ratus arnab dia nak ambil, nak agihkan jadi korban ni? Arnab bukan besar mana pun, terlepak tangan je. Kau tak pernah jumpa arnab dekat Amazon besar ini? Tak semua orang makan arnab. Bila arnab tu dah disembelih, kita buat potong 16. Tak nampak macam daging arnab kalau potong 2. Tak boleh macam tu sebab apa? Dia tengok juga pada orang yang menyembelih tu. Dia kalau kita kesian kepada binatang yang kita sembelih, dah lah arnab ni comel, cute, lepas tu kita kesian, kita tak boleh makan dia tu. Lembu pun cute. Bukan kau yang sendiri yang sembelih. Kau tak boleh kesian kepada haiwan yang kau sembelih. Harga lembu sekarang, seekor pun berapa kilo punya dah 5-6 ribu. Berapa banyak pun dah arnab kita nak lapar. Kan aku cakap boleh sembelih arnab Amazon. Saya muskil dan saya rasa tak boleh. Saya benda ni boleh makan, tak boleh dibuat haiwan korban lah sebab tak pernah dibuat orang. Bagi aku rasa boleh. Rukun untuk sembelih korban tu ni lengkap okey kot. Boleh. Sebab Saya B40. Paling senang jawapan dia, direct tak boleh. Sebab al-an'am tu dia memanglah binatang ternakan. Dalam bahasa Arab dia tak panggil arnab tu termasuk haiwan yang disebut al-an'am. Contoh dia lembu, kambing, kibas, unta, tu disebut sebagai haiwan ternakan. Kalau kijang tu dia jadi haiwan liar. Arnab ni lagilah tak boleh. Dia tak termasuk dalam perkataan al-an'am. Dia binatang yang comel macam kucing semua tu kan. So dia binatang peliharaan. Tapi arnab dia boleh makan, tapi tidak boleh dibuat korban. So jawapan dia tak boleh arnab. Pak Long ditugaskan untuk menyembelih lembu di masjid sewaktu Raya Haji. Tiba-tiba dia jatuh sakit dan isterinya pula yang mengambil alih tugas menyembelih pada hari itu. Apakah hukumnya, sah ke tak? Isteri kan anak dia. Kenapa kena isteri dia? Kenapa tak boleh orang lain? kat masjid tu kan ada ramai orang. Ada Tok Bilal, ada AJK. Perempuan boleh ke? Tak boleh kalau dia haid. Aku rasa boleh, tapi kalau ada orang lain yang lebih berkelayakan selain pada itu, dia perlulah, dia kena boleh cari orang lain lah. Bismillah, ya Allahu Akbar. Bagi putera urat tu settle. Dia ada ke syarat lelaki perempuan, ada ke? Tak ada, tapi yang kita selalu tengok kat Malaysia ni yang selalunya laki, memang lelaki lah, sebab kederat lelaki nak tumbangkan apa semua kan. Mungkin sebab orang tak cukup, yang tukang tumbang tu dah ramai, yang sebelahnya tinggal isteri Tok Imam ni lah. Pada saya tak sah lah tuan-tuan dan perempuan. Sebab saya rasa perempuan ni, kita dah tahu walau tinggi mana pun dia, tapi dia tetap perempuan yang lemah. Maksudnya kalau tersilap potong ke apa ke, kalau ayam tu kita boleh consider lagi sebab ayam tu kecil. Tapi macam mana tajam pisau tu tak boleh lawan tajamnya lidah ni. Yes, amazing. Tengah-tengah sembelih tu dia gosip kan. Dia boleh, laki atau perempuan boleh sembelih. Saya rasa boleh, tapi tak digalakkan. Lagi bijak daripada korang. Sebab untuk mengelakkan fitnah. Sah tak sah? Dua je. Sah.
Tapi tak digalakkan untuk mengelakkan fitnah. Baik bagi kepada kedekat lelaki yang ada banyak-banyak beratus-ratus orang tu, nganga je buat apa? Kalau ada orang lebih berkelayakan daripada perempuan tu, bagilah kepada orang yang selayaknya lagi kan. Pada saya tidak sah dan semua muskil kan. Baik kita tanya Ustaz. Tapi selemah-lemah perempuan kalau perempuan dah mula pegang pisau, kita pun dia boleh potong. Wow. Mana kuat tu. Jawapannya sah. Perempuan dia boleh menyembelih. Sebab apa? Sebab tidak ada syarat penyembelih tu adalah lelaki. Wajib mesti lelaki, tak. Syarat dia mesti penyembelih tu seorang Islam. Mestilah menyembelih dengan menyebut bacaan bismillah, menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. In case kalau ada ramai lelaki pun kita tiba nak bagi kat seorang perempuan untuk sembelih lembu korban tu, boleh ke? Boleh lah, tidak ada masalah. Cuma masalah dia fitnah lah. Fitnah tu maksudnya fitnah dari segi aurat Selak perempuan lah. sebagai itulah. Kan nanti Syawal tu kan. Selama Ustaz hidup ni, pernah tak Ustaz pergi satu event yang orang perempuan yang sembelih ibadah kurban? Selama hidup ni belum pernah lagi. So adat di Malaysia, semua penyembelih adalah lelaki. Tapi kalau kita perempuan yang bukan Islam atau lelaki bukan Islam sembelih, hukum dia adalah tidak boleh dan daging tersebut adalah haram. Dia mesti wajib seorang Islam yang menyembelih. Okey. Faham. Tu. Sempena Aidil Adha, Syawal Azizan menunaikan ibadah korban menerusi servis korban secara online. Selepas dia membayar dan berniat sebulan, kemudian dia baru dapat tahu bahawa servis online itu adalah scam dan tiada aktiviti korban dilakukan oleh syarikat tersebut. Adakah ibadah korban Syawal Azizan ini masih dikira? Memandangkan benda ni Syawal Azizan yang buat, dia nak menyedapkan hati dia. So dia beranggapan macam bagi sedekah lah. Orang tu nak menipu kenapa, itu antara dia dengan Tuhan. Yang penting saya dah sedekah. Macam tu lah kot. Dia yang Abang terkorban. maksudkan ibadah korban dia tu diterima? Dia Diterima. dikira korban? Ha. Mana boleh. Bang, sama macam haji, upah haji bang. Kenapa? Apa yang samanya? Saya bagi upah haji dekat Mutawih apa benda semua. Lepas tu dia tak pergi pun. Takkan saya dikira dah laksanakan haji? Kalau contohnya Syawal season ni dia baik hati, tak apalah saya halalkan. Tapi ibadah korban tu dia tidak dikira. Orang Melaka Tak kan? apalah. Orang Melaka Syawal season ni. Tak habis hati memang Okay, ada tolong call sikit. Yusuf Azmi. Memang ada call Yusuf Azmi tu. Tak sah lah dia punya tu. Sebab tak ada benda yang dikorbankan. Setakat yang terkorban tu duit dia yang terkorban kan. Benda yang macam binatang yang dia tak ada, tak wujud. So benda tu tak sah lah. Boleh pencerahan Ustaz sikit? Tertipu, memang betul-betul ni terkorban lah, itu cerita dia. Tapi niat dia masuk korban tu dah diterima. Niat dia masuk korban, sebab tu sunat untuk orang yang masuk korban ni, dia kena tengok lembu dia tu. Sekarang ni korban kat luar negara. Itu isu dah. Sekarang ni kan banyak korban yang minta Easy korban, 350 easy korban. Jadi macam mana? Itu atas dasar kepercayaan kita pada pihak pengurusan. So kalau kita percaya, kita dah masuk korban, kita bagi duit korban, kita dikira sebagai orang yang berkorban. Namun selepas pada tu kita tahu bahawa syarikat tu tipu. Maka kita dapat pahala niat berkorban, tetapi kita tak dapat orang kata apa pahala berkorban tu sebab kita tahu kita ditipu. Dalam situasi ni dia tidak dikira orang yang melakukan korban pada tahun tu sebab dia yakin dia dah ditipu. Memang tak ada pun lembu korban yang terkorban dengan duit dia pada tahun ni. Benda ni nampak macam remeh je, tapi sebenarnya benda ni penting kan, nak kena tahu kan. Lagi-lagi Raya Haji ni kan, kita kena tahu lah benda-benda macam ni. Especially orang yang nak buat korban lah. Perkara yang remeh di kehidupan kita ni perlu kita selesaikan walaupun kita rasa benda tu tak berat kan. So kalau kita tak faham, kita kena bertanya. Jangan kita ambil boleh lah pakai belasah je kan. Kita nampak di mata nampak simple je benda ni, tapi sebenarnya kita kena ambil tahu ada benda yang betul, ada yang tak betul. Kita nampak indahnya hidup bersyariat. Tu kan. Kalau kita tak tahu tentang isu agama ni, kita tercari teraba-raba betul, tak betul apa semua. Dan kalau kita dah yakin kita betul, kita buat dalam keadaan hidup kita ni seronok yang kita meyakini dan kita ada ilmu benda yang kita buat tu tepat. Terima kasih Ustaz Rahimi, terima kasih Farid, terima kasih Nyat, terima kasih Abang Syawal dan terima kasih kepada semua audiens yang dah tengok video ni daripada awal sampai habis. Jadi kalau anda semua suka dengan konten kita buat ni, jangan lupa untuk subscribe, like,
dan juga komen. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua penonton-penonton. Salam Muslim. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.